Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Perdana Menteri Malaysia membincangkan usaha meneroka bidang-bidang kerjasama baharu. Beberapa langkah pengawalan COVID-19 akan dikemaskini bermula 1 Disember 2022. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khari Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berangkat ke Putrajaya, Malaysia bagi mengadakan kunjungan muhibah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia yang berlangsung di Kompleks Seri Perdana. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Pangkalan Udara Subang, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dialulukan oleh Perdana Menteri Malaysia. Juga hadir bagi menjunjung keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Berbahagia Tan Sri Dato' Sri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara Malaysia dan Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral Bersara Datuk Paduka Haji Mahmud bin Haji Saidin, Pesuruh Jahit Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berangkat menuju kediaman rasmi Perdana Menteri bagi kunjungan muhibah. Kunjungan muhibah tersebut antara lainnya mencerminkan keagraban hubungan yang mesra antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia yang sudah sekian lama terjalin. Ia juga memberi peluang kepada kedua-dua pemimpin untuk mengesahkan dan mengukuhkan kembali hubungan kerjasama dua hala serta membincangkan perkara-perkara yang menjadi kepentingan bersama dan meneroka bidang-bidang kerjasama baharu demi keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan penduduk di kedua-dua buah negara. Sebelum acara bermula, doa sempena keberangkatan khas dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan yang antara lain mendoakan kesejahteraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Yang Amat Berhormat. Semasa kunjungan muhibah tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 baru-baru ini. Dengan pelantikan itu, Baginda mengalu-alukan agar kerjasama dua hala yang sedia ada antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia dapat dipertingkatkan lagi di samping menaruh harapan kepimpinan Yang Amat Berhormat dapat memacu Malaysia ke arah kesejahteraan bagi semua pihak termasuk rantau ASEAN dan peringkat global. Selesai kunjungan muhibah berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat menghadiri majlis santap tengah hari yang dihoskan oleh Perdana Menteri Malaysia. Sebelum berangkat balik, Kebawah Duli Yang Maha Mulia disembahkan ucapan selamat berangkat daripada Perdana Menteri Malaysia.
Yang Amat Berhormat mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 pada 24 November 2022 di Istana Negara selepas dikurniakan titah perkenan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'id Billah. Negara Brunei Darussalam dan Malaysia telah menjalinkan hubungan diplomatik sejak bulan Januari 1984. Kedua-dua buah negara bekerjasama secara meluas dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan dan pelaburan, pertahanan, pendidikan, pelancongan dan kesalinghubungan serta kesihatan. Kunjungan Muhibah Kebawah Duli Yang Maha Mulia kepada Perdana Menteri Malaysia mencerminkan kekeraban hubungan yang mesra di samping mengukuhkan kembali hubungan kerjasama dua hala. Bagi meringankan kesulitan dan kesusahan yang ditanggung oleh golongan daif, fakir dan miskin di negara ini, Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia melalui Majlis Ugama Islam Brunei MUIB dan agensi-agensi kerajaan berkaitan sentiasa berusaha memeduli golongan tersebut dengan memenuhi hasrat untuk memiliki tempat tinggal yang lebih baik, selesa dan selamat. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan Majlis Penyerahan Sijil Kesiapan Rumah dan Plag Projek Bantuan Perumahan Golongan Daif, Fakir dan Miskin secara serentak di 5 buah rumah di daerah Brunei dan Muara. Penyerahan sijil dan plag kesiapan rumah bagi 2 buah rumah di Kampung Limau Manis disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam. Rumah ini dimiliki oleh Awang Haji Adam bin Haji Timbang. Sementara itu, penerima kedua Allahyarhamah Dayang Alimah binti Jamaluddin diwakili oleh suami Allahyarhamah Awang Limin bin Gantang. Manakala penyerahan sijil dan plag kesiapan rumah bagi Dayang Siti Rokia binti Haji Idris disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Di Kampung Lumapas, penyerahan kepada Awang Abdul Ahad bin Haji Lampung disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Sementara itu, Pengeran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pengeran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Naib Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam menyerahkan sijil dan plag kesiapan rumah kepada Dayang Nurjana binti Haji Bakar di Kampung Limau Manis. Insuran perjalanan perubatan meliputi COVID-19 tidak lagi dimestikan bagi rakyat dan penduduk termasuk warga negara asing yang ingin membuat perjalanan keluar dan masuk melalui darat, laut dan udara. Ikuti bahan beritanya selepas ini, teruskan bersama Berita Perdana.
Kadar purata kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam dalam 1 minggu kebelakangan ialah 643 kes sehari berbanding dengan 649 kes sehari pada minggu sebelumnya. Menteri Kesihatan semasa sidang media COVID-19 di negara Brunei Darussalam petang tadi juga menyatakan 2 kes berada dalam kategori 5 manakala tidak ada kes berada dalam kategori 4. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar turun mengongsikan kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara ini kekal di tahap yang tinggi dengan 78.8% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 11.2% mendapatkan dos keempat. Menyertai sidang media, Yang berhormat Pihin Datuk Lelok Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sebanyak 566 kes baru telah dilaporkan, iaitu 564 kes hasil ujian ART dan 2 kes adalah hasil dari 79 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Sementara itu, trend kes influenza dan jangkitan serupa influenza ataupun influenza-like illness (ILI) pada minggu lalu terus menunjukkan penurunan. Orang ramai adalah diingatkan untuk terus berwaspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan seperti mengasingkan diri jika mengalami tanda-tanda jangkitan dan mengelakkan dari tempat-tempat yang penuh sesak. Segera berjumpa doktor jika tanda-tanda jangkitan berterusan ataupun semakin teruk. Dapatkan suntikan influenza, khususnya bagi mereka yang berumur 60 tahun ke atas dan bagi mereka yang mempunyai masalah-masalah kesihatan. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 memaklumkan mengenai pengemaskinian langkah-langkah pengawalan COVID-19 yang akan bermula pada hari Khamis 1 Disember 2022. Menteri di Jabatan Perdana Menteri mengongsikan perkara tersebut pada sidang media yang sama. Pertama, rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam termasuk warga negara asing yang berkeinginan untuk membuat perjalanan keluar dan masuk ke negara ini melalui darat, laut dan udara tidak lagi dimestikan untuk mempunyai insuran perjalanan perubatan yang meliputi COVID-19. Walau bagaimanapun, mereka yang berhasrat untuk mendapatkan insuran perjalanan perubatan berkenaan untuk meragapkan hati atau mendapat ketenangan fikiran semasa berada di luar negara adalah dialu-alukan. Insuran perjalanan perubatan yang dimaksudkan seharusnya meliputi apa jua kos perubatan atau rawatan yang mungkin diperlukan jika berlaku sesuatu yang di luar jangkaan semasa berada di luar negara, yakni tidak terhad kepada jangkitan COVID-19 sahaja. Sementara itu, rakyat negara Brunei Darussalam yang hendak membuat perjalanan keluar negara adalah juga digalakkan untuk memaklumkan kepada Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri mengenai butiran perjalanan keluar negara dengan mendaftarkan maklumat tersebut melalui MFA e-Register di laman sesawang kementerian berkenaan. Pendaftaran ini akan memudahkan pihak kementerian tersebut mengenal pasti rakyat negara ini yang berada di luar negara jika berlaku sebarang insiden kecemasan di negara yang dikunjungi. Juga akan dikemaskini waktu operasi pos-pos kawalan darat dan pengagihan bantuan makanan kepada kes COVID-19. Kedua, waktu operasi pos-pos kawalan darat iaitu pos-pos kawalan imigresen Sungai Tujuh, Labu, Ujung Jalan dan Kuala Lurah yang pada masa ini beroperasi dari jam 6 pagi hingga 8 malam akan diubah menjadi bermula jam 6 pagi hingga 10 malam. Manakala waktu operasi pos-pos kawalan laut iaitu Feri Terminal Serasa, Feri Keinderaan Serasa, Pelabuhan Muara dan Dermaga Kuala Belait adalah dikekalkan iaitu dari jam 6 pagi hingga 8 malam. Ketiga, bermula pada tarikh yang sama, pengagihan bantuan makanan kepada kes-kes COVID-19 tidak lagi akan dilaksanakan. Dalam pada itu, Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kebudayaan
Belia dan Sokan akan terus menghulurkan bantuan kepada golongan-golongan yang memerlukan, sama seperti keadaan sebelum berlakunya pandemik COVID-19. Hubungan dua hala dan kerjasama dalam pelbagai bidang antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia diperkukuh dengan berlangsungnya Majlis Ramah Mesra dan Pelancaran Alumni Universiti Pengurusan dan Sains MSU Brunei Chapter. Dianjurkan oleh MSU, majlis berlangsung di salah sebuah hotel di Jerudong. Pelancaran alumni MSU Brunei Chapter disempurnakan bersama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, dan Yang Berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Wira Dr. Muhammad Syukri Abdul Yajid, Presiden MSU. Ia dihasrat dapat memperluaskan dan menggerakkan lagi rangkaian alumni MSU khasnya di negara ini untuk terlibat secara proaktif dalam pelbagai aktiviti yang menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Juga hadir Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza bin Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam akan memasuki monsun timur laut pada awal bulan Disember dan dijangka berterusan sehingga bulan Mac tahun depan. Pada 2 bulan pertama monsun timur laut, iaitu bermula bulan Disember 2022 hingga Januari 2023 yang juga dikenali musim tengkujuh, negara kebiasaannya akan menerima turunan hujan yang tinggi berbanding bulan-bulan lain. Semasa tempoh tersebut juga, keadaan cuaca negara kebiasaannya tidak menentu dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala lebat berlaku, terutama pada waktu malam hingga awal pagi. Justru, orang ramai perlu mengambil perhatian akan risiko berlakunya kejadian banjir atau banjir kilan, terutamanya di kawasan rendah dan mudah banjir serta kawasan berdekatan tebing sungai. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal berikutan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku semasa musim tengkujuh. Manakala semasa tempoh separuh kedua monsun timur laut pada Februari dan Mac 2023, keadaan atmosfera cenderung menjadi lebih stabil dengan pengurangan aktiviti turunan hujan dengan jumlah purata turunan hujan bagi bulan Februari 162.9 mm dan bagi bulan Mac 143.4 mm. Makluman, nasihat dan amaran cuaca terkini akan dikongsikan dari semasa ke semasa. 209 graduan Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dianugerahkan sijil kemahiran kelayakan perindustrian ISQ. Majlis penganugerahan berlangsung petang tadi di Dewan Persidangan Bridex, Jerudong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Azhar bin Haji Yahya, Setiausaha Tetap Tenaga Jabatan Perdana Menteri. Acara tersebut adalah sebahagian daripada Majlis Convocation IBTE kali ke-30 yang diadakan baru-baru ini. Para graduan telah menamatkan program Jati Diri Kohort 1 pelajar IBTE di PKBN Temburong pada 17 November lalu. Dengan sijil ISQ, kami dapat menggunakan kemahiran semasa kami menjalani kursus IBTE. I do my best, insyaAllah dengan menggunakan my skill building ini boleh membantu untuk my future nanti. Warga emas adalah aset bernilai yang kaya dengan pengalaman dan sumber pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh generasi muda sebagai panduan cara hidup. Oleh itu, golongan tersebut perlu sentiasa dihargai kerana mereka telah banyak mencurahkan tenaga, idea, masa dan lain-lainnya dalam sama-sama memantapkan pembangunan negara. Perkara itu dijelaskan oleh Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada majlis sambutan Hari Keluarga kali kedua Anjuran Pusat Kegiatan Warga Emas Brunei dan Muara. Dalam ucapannya, Dayang Haja Nur Ashikin binti Johari menyuruh para ahli keluarga untuk sentiasa memberikan sokongan kepada golongan warga emas dan mewujudkan kebersamaan agar kehidupan yang mereka lalui bermakna. Sambutan Hari Keluarga Warga Emas Pusat Kegiatan Warga Emas diadakan sehingga 6 Disember depan
di Dewan Kemasyarakatan 2 RPN Lambak Kanan. Beberapa aktiviti kekeluargaan diadakan sepanjang sambutan berlangsung. Jabatan Pengajian Islam melalui bahagian co-curriculum telah menganjurkan beberapa peraduan aktiviti co-curriculum bagi para guru, pelajar di persekolahan Arab dan Ugama seluruh negara semasa fasa pandemik dan endemik COVID-19. Ia antara lain bertujuan untuk mendidik, mengasuh, mencungkil bakat dan memupuk kecintaan para pelajar dalam bidang pembacaan Al-Quran. Sehubungan itu, petang tadi diadakan majlis penyampaian hadiah yang berlangsung di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengeran Anak Hajah Saleha, Kampung Katok. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sarudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Pelaksanaan peraduan-peraduan co-curriculum merupakan salah satu inisiatif pihak Jabatan Pengajian Islam sebagai salah satu pengisian dalam rancangan tahunan jabatan bagi memastikan pelaksanaannya adalah konsisten dan dapat terus memberikan manfaat yang besar dalam mendukung perkembangan potensi para pelajar. Beberapa kertas kerja dibentangkan dalam program ceramah sejarah Borneo siri ke-10, Anjuran Pusat Sejarah Brunei melalui Pusat Pengkajian Borneo. Program yang dilaksanakan secara fizikal dan dalam talian berlangsung di Pusat Pengkajian Borneo, Brakas. Antara yang hadir Dr. Awang Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, Profesor Madya Dr. Abdul Razak bin Abdul Kadir dari Akademi Pengajian Islam Kontemporari Universiti Teknologi Mara Sarawak dalam pembentangannya antara lain menyentuh mengenai latar belakang sumber manuskrip sebagai media terpenting bagi pemerintah Ilin dan bangsawan kerajaan yang memerintah secara cendekiawan yang mengembangkan ilmu pengetahuan di samping kepentingan sumber manuskrip sebagai bahan rujukan terpenting dalam rujukan sejarah. Sementara itu, Dr. Awang Muhammad Hazri bin Tusin, penyelidik sejarah, membincangkan tentang kepentingan liputan akhbar tempatan yang menawarkan dokumentasi separa mengenai isu atau aktiviti harian yang berlaku di Brunei dan meneliti perubahan berterusan dalam kandungan akhbar agar sentiasa peka dengan proses transformasi negara hingga ke hari ini. Manakala Dayang Izzah Hafiqiyah binti Haji Abdullah, penyelidik sejarah, mengungsikan mengenai laporan kajian 7 serangkai dari perspektif sejarah yang antara lain mengetengahkan usaha yang dilakukan oleh 7 serangkai sehingga terbentuknya Perlembagaan Negeri Brunei 1959 yang kini menjadi panduan Kerajaan Brunei. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD mengorak setapak lagi untuk memudahkan perkhidmatan pelanggannya. Kali ini BIBD memperkenalkan perkhidmatan urus niaga tanpa tunai di pasaraya dan outlet makanan segera menggunakan sistem kios layan diri. Perkhidmatan tersebut disediakan di Gedung Membeli Belah Jaya Hypermart Gadong. Pelancarannya dirasmikan oleh Yang Amat Mulia Pengeran Anak Haji Muhammad Ruzaini bin Pengeran Haji Muhammad Yaakob, Pengerusi 3G Media Sendirian Berhad dan Awang Junaidi bin Haji Masri, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BIBD. Para pelanggan kini boleh mengimbas barang yang dibeli menggunakan kios tersebut dan membayar menggunakan kad kredit BIBD atau Pocket, iaitu aplikasi telefon bimbit yang dikenalikan oleh 3G Media. Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dan Masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang Daerah Tutong mengadakan taklimat mengenai Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah kepada pegawai-pegawai Masjid Daerah Tutong dan Daerah Belait beserta ahli jawatankuasa takmir masjid-masjid daerah berkenaan. Taklimat diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang Daerah Tutong pagi tadi.
Taklimat disampaikan oleh Awang Haji Abdul Azim Azman bin Judin alias Aji, Timbalan Pendakwa Syar'i Bahagian Pendakwaan Syar'i Kementerian Hal Ehwal Agama. Selain pengenalan mengenai Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013, taklimat antara lain menyentuh mengenai undang-undang yang memperuntukkan kesalahan jenayah syariah di negara Brunei Darussalam, kategori kesalahan dan hukuman yang diperuntukkan dan kesalahan-kesalahan di dalam Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah. Perkemahan Belia Bersatu diadakan untuk memupuk semangat kepimpinan, patriotisme, disiplin, kesukarelawanan dan komited dalam tugas berpasukan. Diadakan selama 4 hari, Majlis Perasmian Perkemahan berlangsung petang tadi di Perkampungan Sukan, Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah, Brakas. Dayang Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, pengarah Belia dan Sukan, dalam ucapannya antaranya berkata, golongan belia berdepan pelbagai cabaran dan pengaruh yang jika tidak dipeduli secara bijak akan mengakibatkan berlakunya perkara-perkara yang kurang disenangi. 60 belia dari keempat-empat daerah menyertai perkemahan yang merupakan program kerjasama Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Persatuan Bekas Peserta Program Kapal Belia Asia Tenggara dan Jepun Siam Bersatu. Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Pusat Standard Kebangsaan Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengadakan program sosialisasi bagi piawaian Brunei Darussalam PBD 32 2017 iaitu Tourism Services Standard Public Toilet pagi tadi. Program tersebut berlangsung di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Hadir Awang Alan On, Pengarah Industri dan Ekosistem Perniagaan selaku Pemangku Pengarah Pusat Standard Kebangsaan. Dayang Emilia Watikah binti Abdullah Jeming, Pemangku Timbalan Pengarah Pelancongan dalam ucapan alu-aluannya menekankan kepentingan PBD dengan harapan untuk memberikan kesedaran pentingnya kebersihan tandas awam dan secara tidak langsung menyokong industri pelancongan yang mampan dari segi keselesaan pelancong ke negara ini. Acara yang dihadiri oleh 54 peserta dari pelbagai sektor kerajaan dan swasta dari daerah Brunei dan Muara dan Temburong antara lain memberikan penerangan mengenai proses pembangunan standard serta peraturan teknikal dan kesihatan yang perlu dipatuhi. Hospital Suri Sri Begawan Kuala Blain petang tadi mengadakan ceramah mengenai dengan kesedaran kanser bersempena dengan sambutan Jubli Emas ke-50 tahun penubuhan hospital berkenaan. Ceramah disampaikan oleh 3 ahli panel yang bertujuan memberi kesedaran kepada orang ramai dan mengetengahkan jenis-jenis kanser yang sering berlaku pada kalangan kaum lelaki dan perempuan, antaranya kanser payudara, kanser cervix dan kanser kolorektal. But now we are looking that 6 months has changed to years. Pusat Tingkatan 6 Belait pagi tadi mengadakan hari terbuka bagi memberi peluang kepada para pelajar tahun 10 dan tahun 11 untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mata pelajaran yang ditawarkan oleh Pusat Tingkatan 6 berkenaan. Semasa hari terbuka ini, para pelajar berpeluang berkomunikasi bersama para pelajar dan pensyarah dari pelbagai aliran untuk menerima pendapat dan nasihat mengenai pengambilan mata pelajaran yang bersesuaian. Ia sebagai persediaan awal untuk memilih subjek-subjek yang dipilih sebelum masuk ke Prayu. Pasukan daripada kluster 3 muncul juara keseluruhan dalam kejohanan sukan sekolah-sekolah Brunei Darussalam kali pertama. Majlis penutupan kejohanan tersebut berlangsung di Kompleks Sukan Tutong. Petang tadi diadakan peringkat akhir beberapa acara sukan olahraga. Kejohanan dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Co-Curriculum selama 10 hari sejak 19 November lalu. Antara matlamatnya mengenal pasti para pelajar berumur 18 tahun ke bawah
yang berpotensi dan berbakat bagi mewakili Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam ke kejohanan di peringkat kebangsaan serantau dan antarabangsa. Awang Ziki Chan Ziyu dan Dayang Heli Wong An Yu dari kluster 2 dipilih sebagai olahragawan dan olahragawati terbaik kejohanan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Dayang Hajar Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Kejohanan Liga Bola Sepak Daerah Belait 2022 yang bermula Ogos lalu berakhir dengan Hawa FC muncul juara. Perlawanan akhir bagi kejohanan tersebut berlangsung di Arena Suria. Dalam aksi terakhir petang kemarin, Hawa FC menewaskan HRFT. Kejohanan disertai oleh 8 pasukan dari daerah tersebut. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pangeran Saiful Rezali bin Pangeran Jaya Indra Pangeran Haji Mokhtar Putih yang dipertua Pertubuhan Bola Sepak Daerah Belait. Pasukan futsal Senegal muncul juara kejohanan futsal Demam Piala Dunia yang berlangsung semalam di Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam. 32 pasukan menyertai kejohanan dengan menggunakan nama negara-negara yang bertanding dalam Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Pasukan futsal Senegal berjersey merah mara menjuarai kejohanan selepas menewaskan pasukan futsal Iran dengan keputusan 1-0. Sementara itu, pasukan futsal Argentina dan Amerika Syarikat yang tewas di peringkat separuh akhir berkongsi kedudukan tempat ketiga. Kejohanan dianjurkan oleh Kasuka Al-Rauda Sport Event Management. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Wakil Penaja Awang Muhammad Daun Haji Timin. Bola keranjang Piala Lausan. 2 perlawanan berlangsung semalam menyaksikan pasungan D Barkats menempah slot ke suku akhir. Perlawanan pertama menyaksikan D Barkats melakar kemenangan bergaya ke atas Best Thai dengan kiraan 86 berbalas 59. Kemenangan ini meletakkan D Barkats berada di kedudukan kedua kumpulan D bagi kategori terbuka. Sementara itu, pasukan Parakoy mencatat kemenangan ke atas Iconic Sendirian Berhad dengan kiraan 83 berbalas 77. Bagaimanapun, Parakoy hanya menduduki tangga keempat kumpulan C dan gagal mara ke suku akhir.